Cerita yang pelik-pelik, kalau nak cari memang banyak. Tak tercari cerita wali pelik-pelik lagi ada. Tu yang Ustazah TV cerita apa? Abdul Qadir Jilani masa hari dia lahir mimpi seorang raja mimpi. Raja tu selalu duk berselawat 400 kali. Hari tu dia terselawat korang. Dia mimpi Nabi jumpa, Nabi mai kat mimpi dia, Nabi denda dia supaya dia bagi duit kat keluarga Abdul Qadir Jilani. Tuan-tuan, macam itulah bila tuan-tuan ada kitab sendiri bagus, boleh conteng kitab. Yang ni pun nak conteng boleh ya kot. Kalau yang ni kitab orang boleh perbetul di situ. Tapi kalau ada kitab sendiri lebih baik. Ada juga kitab ni memang kita kena mengaji. Terutama bila kita tak begitu menguasai bahasa dan seumpamanya, dan kita mengaji ya. Sebab tu orang kata bukan semua hak ditulis dalam buku tu betul. Setengah orang dia baca buku semua dia ingat betul. Lepas tu dia ceramah, dia cerita kacau. Buat macam tu jadi pening habis. Macam-macam cerita pelik-pelik mai. Alasan ada dalam buku, ada dalam buku. Buku ni banyak. Arab tak panggil al-buku, Arab panggil al-kitab lah. Bila ni bukan buku Syekh, ada dalam kitab. Memanglah Arab panggil kitab lah, Melayu panggil buku. Tapi buku ataupun kitab bukan menunjukkan betul. Yang menunjukkan betul adalah disiplin ilmu. Adakah ia datang melalui riwayat yang sahih ataupun ia datang dari riwayat yang tak sahih. Dalam kitab tafsir macam-macam, cerita macam-macam yang sebagian ahli hadis terpaksa tolak, ulama-ulama tolak. Cerita Nabi pergi ke rumah Zaid bin Harithah, kemudian Nabi tampak isteri Zaid, Zainab. Nabi tengok cantik, Nabi jatuh cinta kat isteri dia. Kemudian Nabi balik teringat Nabi isteri tu isteri anak angkat dia. Pun ada cerita yang tak mungkin dapat diterima ada dalam kitab. Ditolak sebagai riwayat yang dhaif, yang palsu, yang tak benar, tak mungkin disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain yang dekat dengan tu tapi bukan bunyi yang macam tu. Dan macam-macam lagi. So ini kita nak kena hati-hati dalam hal ni. Ada orang tanya saya sama kes apa? Telaga apa tu? Telaga Barahud, Bi'ru Barahud. Bi'ru Barahud ataupun disebut juga sebagai Burhud. Di Hadral Maut. Telaga itu disebut di dalam beberapa riwayat termasuk At-Tabarani dan dihasankan oleh sebahagian para ulama dahulu, sehingga ulama mutakhir dikala hatta Albani juga menghasankan hadis tentang seburuk-buruk telaga. Imam Syafi'i sebut senarai air yang makruh, salah satunya air telaga berkenaan. Tak apalah cerita telaga tu okey lah. Sebagai telaga yang buruk, sebagian kata ada roh kufar dan seumpama. Roh orang mukmin tak duduk di telaga Zam-Zam. Kita dah baca hadis. Yang ingat hadis roh mukmin di mana? Tuan-tuan pun mengaji jenis hafal kuat tapi lupa kuat. Tuan-tuan tahu macam mana tak mau bagi lupa? Saya bukan habaq lah itu. Siapa hafal banyak, dia lupa banyak. Hafal sikit, dia lupa sikit. Tak usah hafal apa langsung, tak lupa langsung. Tak saja saya nak cerita telaga tu pasal ada orang tanya tadi. Jadi telaga tu, roh orang mukmin dia bukan duduk di telaga Zam-Zam. Hatta Imam Az-Zahabi tidak kata macam tu. Ibn Qayyim tak kata macam tu. Kita tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad kata apa? Haddasani Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menceritakan kepada aku an Malik bin Anas, daripada Malik bin Anas. An Ibn Syihab Az-Zuhri, daripada Syihab Az-Zuhri.
An Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Ka'ab bin Malik, daripada Imam Ahmad, daripada ambil daripada Syafi'i, daripada Malik, daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, daripada bapa dia Ka'ab bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, nasamatul mu'min ta'irun ya'luqu fi syajaratil jannah hatta yarji'ahu Allah ila jasadihi yaumal qiyamah. Ruh orang mukmin terbang tergantung di mana? Di pokok di syurga, sehingga Allah kembalikan ke jasadnya pada hari kiamat. Tak adalah dia duduk dalam telaga Zam-Zam. Dan kemudian cerita telaga Barahud itu satu cerita. Itu macam kita cerita telaga, katalah kita ambil, kita terimalah apa yang disebut, kerana ulama-ulama dulu menyebut tentang seburuk-buruk telaga Barahud. Di mana pun ahli hadis pun khilaf, tak tahu yang mana satu. Hadraul Maut ke Syria, Hadraul Maut Yaman, khilaf mereka. Okey, tak apalah kata di Yaman, yang mana satu mereka juga khilaf. Apa maksud Nabi? Wallahu ta'ala. Tapi Nabi itu seburuk-buruk telaga, mungkin seburuk-buruk telaga. Tak usah nak pergi ambil ayat telaga tu, banyak lagi ayat telaga dunia. Tapi nak cerita, itu cerita memang ada dalam hadis, tapi cerita bahawasanya seseorang bila hilang bila siapa mati, boleh nak pergi tanya, boleh pergi panggil kat telaga tu roh dia. Kalau dia orang jahat, ahli neraka, dia akan menyut, akan sahut. Ini cerita lain. Jangan gunakan hadis itu, kata hadis ni sahih, untuk membenarkan cerita ni. Ini cerita tambahan. Saya kata kalau cerita tu benar, kita nak suruh kawan-kawan kita pergi panggil telaga tu, nak tanya MH370 duk tahu mana. Kok mereka mati, mereka suruh habaq. Dok, kami sebenarnya jatuh di laut sekian-sekian. Kita tak boleh jadikan itu alasan. Saya buat contoh simple, saya tulis hari ini. Nabi Khidir, cerita Khidir dan Musa ada dalam suratul Kahf dalam Quran. Tapi tak mentionlah nama Khidir, hanya sebut nama Musa alaihissalam. Di dalam Sahih al-Bukhari disebut nama Khidir. Okey. Jadi cerita Nabi Khidir dan Musa cerita yang benar. Kita tak boleh nak jadikan bukti yang benar daripada Quran dan Sunnah ini menjadi dalil untuk membenarkan cerita hikayat Melayu lama kata hang tuah jumpa dengan Nabi Khidir. Tuan-tuan faham? Hikayat Melayu lama kata hang tuah jumpa dengan Nabi Khidir. Bila orang tanya apa bukti dah? Nabi Khidir ada dalam cerita Al-Quran. Dalam hadis ada. Taulah, itu cerita lain. Ni cerita lain. Jangan gunakan dalil tu untuk perkuatkan cerita. Satu orang mai jumpa kita, Allah, aku baru saja balik Jordan, jumpa dengan Nabi Syuaib. Di Madian, ada di Madian di Jordan. Kita kata hang ni merepek semua. Jangan main. Hang ni tak percaya Quran lah. Nabi Syuaib ada dalam Quran. Aku percaya Nabi Syuaib dalam Quran tu. Aku juga percaya tentang cerita Madian tu dengan khilaf para ulama, adakah ia Syuaib ataupun orang lain masa cerita Nabi Musa itu. Tapi aku tak percaya hang pergi jumpa tu. Jangan, don't try to confuse orang lain. Kita jangan confusekan orang lain dengan cara kita quote benda ni. Ini ada bukti yang hadis ni untuk membenarkan cerita yang datang kemudian. Ada Imam Zahabi sebut, ada ni sebut, memang. Tapi mereka sebut satu cerita, banyak cerita orang sebut. Cerita yang pelik-pelik, kalau nak cari memang banyak. Tak tercari cerita wali pelik-pelik lagi ada. Tu yang Ustazah TV cerita apa? Abdul Qadir Jilani masa hari dia lahir mimpi. Seorang raja mimpi. Raja tu selalu duk berselawat 400 kali. Hari tu dia terselawat korang.
Dia mimpi Nabi jumpa, Nabi mai kat mimpi dia, Nabi denda dia supaya dia bagi duit kat keluarga Abdul Qadir Jailani. Sebab apa? Sebab keluarga dia miskin. Kalau nak denda, patut denda hak tak selawat langsung lah. Pasal apa pipau kau ni pula? Kita mungkin seronok nak cerita wali, tapi kita telah gambarkan Nabi ni muncul pipau orang. Kadang nak bagi kau ni. Ini satu benda-benda yang dibuat, yang akhirnya agama nampak macam kartun.